Sampai langit pun dia nak ancamkan, langit pun dia nak bunuh. Itu beza Dajjal dan juga Ya'juj Ma'juj. Tapi kesimpulannya, dua-dua zaman ni kita akan ada PKP. Lockdown, akan ada lockdown. Lebih dahsyat lagi kenapa? Tidak boleh pergi mall, tidak boleh berjalan-jalan, tidak boleh riak-riak di luar rumah. Memang semua akan sembunyi terus di bukit, sembunyi di pedalaman. Akan lari kita tinggal habis semua. Allah senang, okey ya. Dajjal, kalau Dajjal bertemu dengan kita pun, kita boleh terlepas daripada dia. Khususnya bagi orang baca surah Al-Kahfi. Lah ni ada masjid-masjid sebelum PKP tu lah. Lepas semayang waktu, Tok Imam dia pimpin surah Al-Kahfi. Sebelah awal baca. Bagus. Tapi bukan setakat buat di masjid-masjid. Di rumah-rumah, di madrasah-madrasah pun kita kena buat. InsyaAllah di sini pun kita akan kena baca dah. Kita pilih lah. Contoh kalau maghrib ke, lepas subuh ke, baca surah Al-Kahfi 10 yang awal dan 10 yang akhir. Latih kita baca dulu. Lama-lama kita hafal. Allah senang. Kerana orang yang hafal surah Al-Kahfi, membuat persediaan menghafal surah Al-Kahfi, kalau dia tersempuk Dajjal pun, Dajjal tak akan apa-apa kan dia. Itu dah benteng. Itu dah janji Rasulullah. Dajjal tak akan dapat pengaruhi dan apa-apakan orang yang baca menghafal surah Al-Kahfi 10 awal atau 10 akhir. Maksudnya kalau kita bertemu dengan Dajjal, tersempuk Dajjal, orang itu mungkin lapang, keluar. Bukan ikut Dajjal, keluar nak pergi tengok lah apa ada. Ikut sungai belakang ni ke, ada nak tangkap ikan apa semua. So, Dajjal dia tak keluar, dia tak minum air sungai apa semua. Okey ya. Pukul nak keluar ada apa sikit nak makan lah. Keluar tengok jumpa Dajjal. Bila sudah hafal surah Al-Kahfi, dia tak akan apa-apa dengan kita. Dia tinggal kita. Maksud dia apa? PKP zaman Dajjal ni dia panggil apa? Lockdown yang tak habis lagi lah. Tak total lockdown lah. Keluar terjumpa pun masih selamat lagi. Kalau ada iman yang kuat dan juga menghafal surah Al-Kahfi. Tapi zaman Ya'juj Ma'juj total lockdown semua. Sebab kalau keluar, dia tak kira lah hafal surah Kahfi ke, hafal surah Al-Baqarah ke, hafal apa tak kira lah. Dia makan terus ataupun dia bunuh kita terus. Dajjal ni dia bukan dia main bunuh ni tak. Dia nak bagi orang mengaku dia Tuhan kan. Tu Dajjal punya style. Dia perang juga dengan orang, dia berperang juga. Tentera dia Yahudi lah, berperang juga. Tetapi dia lebih pada nak orang mengaku dia Tuhan, jadi ramaikan pengikut. Itu saja. Ya'juj Ma'juj dia membuat kerosakan terus. Tak usah ada abang Ya'juj Ma'juj saya hafal surah Kahfi ni. Jalan semua jalan. Dia bunuh semua. Dan sampai dibunuh tu syahid lah. Cuma Ya'juj Ma'juj ni lebih ganas. Dan dia hanya kira dia membunuh, membakar dan sebagainya. Dan Dajjal dia lebih kepada suruh kita mengaku dia Tuhan saja. Itu kan. Okey. Yang kesimpulan dua-dua ni fitnah yang sangat besar pada umat Islam pada akhir zaman. PKP ni adalah fitnah akhir zaman dah ni. Dah bermula dah. Okey ya. Tanda isyarat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bila mai zaman PKP ni, kedai-kedai makan ada hak kita suka, ada tak buka. Nak depot kedai tak boleh. Bila nak depot kedai, kita pun tak orang nak makan lah kedai. Tak orang nak makan sedap-sedap. Bagus. Kenapa? Melatih diri kita makan ala kadar dan juga berlapang. Zaman Dajjal ni memang berlapang. Memang makan ala kadar. Ala kadar saja waktu tu. Bahkan bila sampai waktu dah tak ada makan dah, hanya berzikir pada Allah. Bagus. Okey ya, latihan dah ni. Okey. Allah senang. Okey. Itu Ya'juj dan Ma'juj bila depa dah bunuh habis bakar semua, depa akhirnya depa tembak di langit pula. Untuk bunuh penduduk langit. Waktu tu Allah kirimkan satu ulat yang menggigit depa punya tengkok. Mungkin macam virus, virus. Allah senang. Dan bila depa kena di leher ni, dia menggigit di leher ni. Allah senang. Waktu itu Allah senang. Bila sampai waktu pagi, maka bergelimpanganlah semua Ya'juj Ma'juj. Dalam satu hari Allah matikan mereka. Virus Allah tak virus. Ini juga dalil kata Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, Maha Kuat. Tengok, walaupun Allah kata pada Nabi Isa, wahai Nabi Isa, bersembunyilah kamu. Ini makhluk-makhluk Ya'juj Ma'juj ni makhluk yang tak ada siapa mampu menghadapi dia. Lawan dia tak mampu. Nak bunuh dia pun tak mampu. Kuat. Allah Subhanahu Muhammad. Tetapi tengok Allah nak bunuh mereka macam mana? Hanya hantar virus. Ataupun satu ulat yang menggigit. Macam ulat kecil saja, macam virus. Gigit tengkok dia pun mati. Hak kuat hebat tu mati hanya dengan binatang yang sangat kecil. Ini apa bukti dalil kuasa Allah Subhanahu Wa Taala
manusia hebat terang manapun, jadi manusia lah. Manusia hebat terang manapun, makhluk ni kuat terang manapun, Allah boleh hancurkan mereka dengan sekelip mata, hanya hantar benda kecil-kecil halus-halus. Tentera Abraha yang hebat sangat, yang sombong sangat tu, yang nak hancurkan Kaabah tu, bawa mai gajah yang besar-besar dari Habasyah. Gajah import mai daripada Habasyah, dan mereka keluar daripada Yaman. Tentera Abraha ni keluar daripada Yaman. Allahu selamat. Okey ya. Allahu selamat. Nak hancurkan Kaabah dengan tentera yang ramai, tentera bergajah, tapi Allah hancurkan mereka dengan apa? Dengan burung. Burung tak batu. Allah selamat. Kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam, Allah selamat, sombong mereka sampai Allah kata dalam Quran, di antara kata-kata mereka waktu mereka hidup dulu, mereka sombong, mereka kuat, hebat, badan dapat besar, sampai mereka kata apa? Man asyadda minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kami? Kami paling kuat kali. Tak ada makhluk paling kuat, kami paling kuat. Siapa pun tak ada. Kami paling kuat. Man asyadda minna quwwah. Dan Nabi Hud dakwah pada mereka, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, kamu makhluk tak ada apa-apa, sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Dia kata, man asyadda minna quwwah, siapa lebih kuat daripada kami? Kata Nabi Hud, hati-hati, Allah akan turunkan azab. Siksa Allah sangat dahsyat. Man asyadda minna quwwah, siapa lebih kuat daripada kami? Beranikah? Sombong dengan Allah, sombong, tak takut langsung. Kami paling kuat, kami paling hebat sekali. Akhirnya Allah hantar apa? Hantar angin saja. Angin tu mai derah, angin tu mai angkat depa, di atas orangan sana, pusing. Allah sab'a layalin wa thamaniyatan min husuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jaz naqlin khawiyah. Allah SWT. Okey ya. Allah SWT. 7 hari 8 hari 7 malam tak tahan, pusing kan. Akhirnya dilempar mereka ke bumi balik, dan kamu boleh lihat kata Allah, mereka semuanya hancur, mati semua, bergelimpangan, dan mereka tu umpama pokok kurma yang mati. Pokok kurma kalau dah mati macam tu. Maksud depa dilempar daripada langit sana, daripada awan yang sana, angin angkat depa, pusing depa selama 8 hari 7 malam. Dilempar depa. Ni yang kata kami paling hebat, Allah hantar angin lah. Angin bukan nak nampak. Angin lembut kan. Dia lemparkan atas bumi, depa punya kepala terbenam ke tanah, dan kaki depa duduk kat atas. Nampak macam pokok kurma yang telah laju, yang telah mati dah. Betul. Habis semua. Itu dia panggil apa? Kaum Ad. Banyak kisah-kisah orang yang sombong, kami hebat, kami kuat, Allah hantar benar sikit ya. Tu hancurkan depa. Menunjukkan apa? Manusia sangat lemah. Allah hantar sikit ya. Sangat lemah. Itu Namrud. Namrud ni kuasai dunia, sombong. Lawan Nabi Ibrahim, bakar Nabi Ibrahim dan sebagainya. Hebat, sombong. Allah hantar nyamuk kan. Masuk dan tengok, tak payah tidur apa semua, pening kepala, sakit kepala, akhirnya doktor tu kata, kalau kau nak berubat benda ni senang kan. Ambil, dia panggil apa, satu kayu apa, katok lah. Akhirnya dia katok, nak bagi nyamuk tu matilah, katok. Dia main ni katok, akhirnya dia mati sebab katok kepala dia neri. Nyamuk, Allah tak nyamuk, dan nyamuk termasuk tentera Allah SWT. Nyamuk belalang banyak tentera Allah. Firaun sombong, Allah nak katak dia katak penuh, tak ada hidup menjerit-jerit dah. Firaun tak ada hidup Allah tak katak sebutkan Quran, katak. Penuh lah Islam katak dia mana katak dah. Allah tak itu, tapi manusia dah tak ada hidup Allah tak sikit Jadi Majud punya hebat, bunuh habis semua, hancurkan semuanya. Sampai langit pun mereka nak bunuh, tapi Allah hantar virus saja. Gigit dekat tengkok, jalan. Mati terus pada waktu pagi, mati terus semuanya. Bergelimpangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Allah SWT. Pada waktu itu kata Rasulullah SAW, Allah SWT, bila waktu zaman Ya'juj dan Ma'juj, wallahu alam kita sempat ke tak sempat bagus ya. Tak sempat bagus ya. Kalau sempat tu tak tahu macam mana kehidupan waktu tu. Tak sempat bagus lah. Harap kita ni tak ada lah waktu ni ya. Dahsyat ni fitnah waktu ni. Okey ya. Jadi bila semua dah mati bergelimpangan pada pagi hari tu, manusia umat Nabi SAW yang ada pada waktu yang berbaki, termasuk Nabi Isa dan pengikutnya, waktu tu mereka dengar kat luar dah tak bunyi jerit-jerit, tak bunyi suara dah. Dengar sunyi dah pada pagi tu. Waktu tu kata Nabi SAW,
Tidak ada seorang pun yang berani mengorbankan diri dia untuk melihat apa yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj daripada buat apa. Seorang pun tak berani keluar. Nak pergi tengok daripada tengah tidur lah, pakat diam. Tak apa mereka pakat diam tu sebab apa? Sebab relax dengan Sarah. Tak tahu dia buat apa, sebab pakat diam lah. Tidur ni tak bunyi. Padahal hari pertama dia keluar sampailah berapa hari. Sampailah berapa lama. Duk bunyi bising tu. Oh, Ya'juj Ma'juj. Ramai sangat bising lah. Satu pagi umat Nabi SAW bangun pada pagi tu, tak bunyi apa langsung. Sunyi. Buat tahajud ni apa lah. Masa nak tak bunyi. Sunyi terus ni. Nak buat apa Ya'juj Ma'juj ni? Tapi tidak ada seorang pun kata Rasulullah yang berani mengorbankan diri dia, merelakan diri dia untuk pergi keluar dan lihat apa Ya'juj Ma'juj apa. Kenapa? Kalau keluar ternampak saja, dia akan serang bunuh terus. Risiko sangat tinggi. Allah senang amat. Okey ya. Allah senang amat. Pada waktu itu kata Nabi SAW dalam hadis, Allah senang amat, tetapi ada seorang pada waktu itu tampil juga untuk merelakan diri dia. Ada juga seorang mungkin komando dia ni. Berani yang komando. Dia boleh keluar orang tak nampak, Allah alam kan. Ada seorang kata tak apalah saya pergilah. Sebab dia dengar sunyi tak bunyi langsung ni. Dia pun buat apa ni? Tak apalah, saya tampilkan. Ada seorang berani menampilkan diri dia atau merelakan diri dia untuk keluar. Maksudnya dia rela diri dia dibunuh. Dan bahkan kata Nabi SAW, dia yakin diri dia akan terbunuh bila dia keluar nak tengok ni. Aku mesti mati kata dia. Tapi kata dia tak apalah. Aku keluarlah sebab aku nak tengok keadaan dan aku pun nak khidmatlah pada saudaraku yang lain, umat Islam. Allah sedar. Dia yakin dia akan terbunuh. Pipi ni tak baliklah. Pergi teruslah, syahidlah. Dia pun keluar daripada bukit, turun daripada bukit. Nak pergi tengok Ya'juj Ma'juj buat apa. Turun, keluar, turun. Sembunyi tu dalam bukit-bukit tu, sembunyi. Atas gunung apa semua waktu tu. Sebab Ya'juj Ma'juj dia keluar daripada gunung, dia turun. Dia main ke bawah. Atas tak pergi dah. Okay, ya? Dia pun turun. Sambil hati dia yakin kata dia akan mati. Pada waktu itu ternyata apa yang dilihat, Ya'juj dan Ma'juj ini semua yang sudah mati dan mereka tindih-menindih satu sama lain. Bila ramai sangat, padat sangat Ya'juj Ma'juj ni, dah kena virus tu, depa mati bergelimpangan sampai tertindih sama-sama depa. Nampak ramai. Kalau bahasa Kedahnya mengenyut, Ma'juj itu mengenyut dia tu. Banyak, terlampau banyak. Allah sedang amat. Okey ya. Tengok mereka telah bertindih sama mereka, satu sama lain mati. Dan waktu tu dia pun balik, dia kata, wahai kaum muslimin, wahai orang Islam semua, khabar gembira, ketahuilah khabar gembira, sungguhnya Allah telah membela kamu sekalian terhadap musuh kamu. Alhamdulillah kata dia, berita gembira ni, depa dah mati dah. Allah telah membela kamu daripada musuh kamu, Allah telah menolong kamu, bantuan daripada Allah dah datang. Sonok berita gembira waktu tu. Maksudnya apa? Pengumuman PKP dah habis lah. Sonok semua. PKP dah habis, lockdown dah habis, semua bebas, hidup kembali biasa balik. Semua sonok. Allah senang. Dan waktu tu manusia pun keluar. Umat Islam waktu tu keluar daripada benteng-benteng dan juga daripada tempat persembunyian mereka. Keluar. Allah senang. Dan mereka melihat keadaan yang ada pada waktu itu. Bahkan kata Nabi SAW, mereka akan melepaskan kembali ternakan mereka. Waktu berlaku keluar Ya'juj dan Ma'juj keluar, waktu tu kebanyakan orang-orang Islam mereka bawa bersama dengan kambing, ternakan-ternakan mereka, sebab nak buat bekalan makanan. Dia kalau di zaman Dajjal akan berlaku kemarau, akhirnya bekalan makanan habis. Lepas tu zaman Nabi Isa merintah, maksudnya dunia ni makmur balik. Makmur, makanan yang terlampau banyak apa semua. Sampai kata Nabi SAW zaman Nabi Isa, barakahnya bumi sebab dipimpin oleh orang yang adil, orang yang soleh. Seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bumi ni mengelakkan keberkatan dia. Emas akan keluar berbatang-batang di belakang rumah orang Islam. Bangun pagi tak tengok. Muji kita nak pergi tengok asal berpelam belakang, ada apa lagi. Oi, apa dia ni, batang apa ni? Emas. Tak peduli dah berpelam. Dia batang keluar besar-besar, tiang elektrik kan. Berpuluh-puluh batang keluar. Emas akan, bumi akan muntahkan emas. Tiap orang Islam akan ada emas keluar daripada bumi, daripada rumah dah. Ternakan apa semua akan jadi dia panggil apa, sihat betul tu. Bahkan tanaman akan disubur. Kata Rasulullah zaman Nabi Isa AS,
pokok delima, buah dia tu dia dimakan oleh orang waktu tu, dia punya kulit boleh menjadi apa dia panggil payung teduhan kepada manusia waktu tu. Boleh duduk pula waktu teduh. Tu buah dia besar. Kalau delima besar tu durian tak tahu besar mana. Buah akan jadi besar waktu zaman Nabi Isa. Kenapa? Bumi terlampau subur. Tak boleh buah baja apa. Terlampau berkat bumi ni. Kenapa? Dipimpin oleh orang soleh. Dan waktu tu orang semua taat pada Allah, semua ibadah. Masjid-masjid penuh waktu tu. Iyalah ni masjid orang tapi satu hari nanti zaman Nabi Isa masjid akan penuh. Nabi sebut dalam hadis, masjid akan dipenuhi dengan orang. Orang akan tumpuk ibadat. Tak ada orang nak pergi kerja, tak ada orang nak terima zakat. Kenapa? Semua kaya. Makan pun dah tak nak makan dah. Binatangnya sihat, tumbuh-tumbuhannya. Allah senang. Okey ya. Duriannya tak tahu besar kereta apa. Okey, tak tahu. Makan pun dia panggil apa tak larat dah. Pada satu hari datang Ya'juj dan Ma'juj. Bila Nabi Isa merintah dah aman, dah makmur, dah seronok, semua orang dah ibadah pada Allah, waktu baru Ya'juj dan Ma'juj. Dia bukan pada direct terima dah. Nabi Isa merintah aman, seronok, hidup bahagia. Dah bumi dah makmur, baru datang Ya'juj dan Ma'juj untuk merosakkan. Okey ya. Dia bila main mula-mula zaman kita ni zaman dah rosak. Zaman dah kita dah tenat zaman ni. Kita akan lepas. Bila main Nabi Imam Mahdi akan merintah 7 tahun atau 9 tahun. Disebutkan berbagai riwayat Nabi SAW, hadis Nabi SAW. Waktu tu bumi akan keluarkan berkeberkatan, akan aman, seronok, makmur. Orang Islam akan senang waktu tu. Dan tidak ada orang terima zakat dan sebagainya. Kembali kaya. Zaman Imam Mahdi. Tapi Mai Dajjal mahu menghancurkan zaman Imam Mahdi. Hancurkan kegemilangan zaman tu. Sampai orang kembali PKP balik. Kembali lari balik. Sembunyi balik. Makanan semua habis. Lepas tu mai pula Nabi Isa untuk menghapuskan zaman gelap Dajjal, kembali aman, seronok dunia. Ya'juj pula mai hancurkan. Kata ulama kenapa macam ni? Sebab Allah nak bagi tahu, nak sedarkan manusia kehidupan di dunia macam tu saja. Merintah terang mana pun, makmur terang mana pun, seronok terang mana pun, kaya terang mana pun, sampai masa habis. Tu dapat balik, tu habis. Kehidupan di dunia ini adalah ujian kepada kita. Kesenangan dia tak kekal. Allah senang. Tetapi bagi orang yang beramal soleh, orang yang ada hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat pada Allah, berzaman mana pun dia hidup, dia akan tetap tenang dan bahagia. Susah pun dia ada kebahagiaan dia, tenang pada kebahagiaan dia. Tapi dan Allah nak ajak kita kebahagiaan dan kesenangan, keamanan yang hakiki adalah di alam sana. Kita dapat syurga sana yang paling aman. Okey ya. Dunia macam tu, aman tak aman, aman tak aman, seronok tak seronok, seronok tak seronok, macam tu. Allah senang. Lapang sempit macam tu dunia, kehidupan dunia. Okey, Ya'juj Ma'juj. Okey, waktu itu dia buat pengumuman, kata kaum muslimin, Allah telah bantu kamu, khabar gembira, habis dah depan mati semua ni. Orang pakat keluar semua. Dan waktu tu mereka bawa binatang yang mereka ternak, yang sembunyi sama dengan mereka tu sebagai bekalan makanan. Binatang tu bila keluar binatang tu, mereka akan makan bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Allah senang. Tak tahulah kambing makan ke tak, wallahu alam, tapi Nabi kata binatang ternakan mereka akan makan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj. Kita kata bukan dia herbivore kan, bukan carnivore kan. Herbivore ni maksudnya apa? Makan tumbuh-tumbuhan lah. Carnivore tu makan daging lah. Wallahu alam, kalau hadis sebut betul lah. Boleh jadi juga Allah nak jadikan kambing boleh makan, wallahu alam lah kan. Wallahu alam. Tapi binatang ternakan, binatang mereka gembala akan keluar, akan mereka bawa keluar. Sebab dah aman, bawa keluar lah. Lepas tu takut Ya'juj Ma'juj makan dia. Bila keluar, binatang ternakan ni makan Ya'juj Ma'juj. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam tu. Wallahu alam. Macam mana hal keadaan dia macam tu. Okey ya. Allah senang. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan binatang pada waktu itu akan rasa syukur, seronok dengan rezeki yang mereka dapat. Dalam hadis Nabi SAW, "Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna dawabal ard latasmanu kasyakaran min luhumihim wa dima'ihim." Demi Allah yang menggenggam, demi Allah yang diri Muhammad itu dalam kuasanya, sesungguhnya binatang-binatang di bumi benar-benar menjadi kenyang dan berterima kasih kerana dapat makan daging dan darah mereka. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Allah senang. Bila selamat, binatang-binatang akan keluar. Bila binatang keluar daripada tempat persembunyian,
Mereka makan pula Ya'juj dan Ma'juj. Dan waktu tu binatang semua akan rasa seronok, gembira dan mereka syukur sangat. Terima kasih sangat pada Allah SWT kenapa rezeki mereka sangat banyak waktu tu. Ambil digemuk-gemuk binatang makan Ya'juj dan Ma'juj. Tetapi waktu itu Allah selamat bahkan kata Nabi SAW hadis, bahkan binatang yang makan Ya'juj dan Ma'juj ni, bila tuan-tuan mereka bagi rumput, bagi tumbuh-tumbuhan pun ada, mereka tak makan. Nak makan Ya'juj dan Ma'juj saja. Yang non-ternak. Allah senang amat. Tumbuhan tak makan dah. Nak makan Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin sedap kot Ya'juj dan Ma'juj ni, Allah Alam. Mungkin sedap kot Tuhan buat, Allah Alam. Binatang rasa sedap kot. Tak tahu apa hikmah Allah buat begitu kan. Okey ya. Allah senang. Tapi pada waktu itu Allah senang. Mayat Ya'juj Ma'juj bergelimpangan yang sampai bertindan-tindan tu terlampau banyak, lama-lama menyebabkan bumi busuk. Hari pertama tak apa lagi. Main-main jadi bangkai busuk. Waktu tu binatang pun dah kenyang, semua dah gemuk-gemuk, dah tak mampu nak makan dah. Allah SWT Muhammad. Pada waktu itu Nabi Isa AS bermunajat pada Allah, minta Allah tolong untuk turunkan bantuan dia untuk bersihkan muka bumi. Kerana Nabi Isa dan pengikut dia waktu tu dah tak ramai waktu tu, manusia pun dah tak ramai waktu tu, ada mati dan sebagainya, sebelum tu dah ramai. Waktu tu manusia tak ada seorang manusia pun yang mampu untuk membersihkan semua bangkai-bangkai yang penuh yang ada seluruh muka bumi ni. Ya'juj Ma'juj. Tak larat. Kita nak pergi kutip sampah pun sampah banyak pun tak larat lah. Tambah Ya'juj Ma'juj bergelimpangan semua tu. Allah senang. Nak tanam pun dah tak mampu lah. Nak tanam pun sendiri pun tak mampu. Akhirnya datanglah Allah hantar burung, kata salah, burung datang ambil bangkai-bangkai itu bawa pergi satu tempat. Dan pada waktu itu selepas selesai bersihnya daripada bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj, waktu tu Allah turunkan hujan. Waktu tu kata Nabi SAW dari Tirmizi kata salah, bila turun hujan, waktu tu bumi menjadi bersih dan tidak pernah bersih sebelum tu macam pada hari itu. Bersih sungguh. Dan bumi itu akan subur, kembali subur. Dan pada waktu itu manusia kembali ibadah pada Allah, berseronok, bergembira pada menikmati zaman Nabi Isa. Nabi Isa pun sampai tu masa dia wafat. Selepas itu, tak lama selepas itu datanglah kiamat. Lepas Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa pun dah dapat merintah balik. Nabi Isa pun wafat lepas itu, meninggal dunia. Lepas itu barulah datang angin bertiup, lalu setelah ketiup orang beriman akan matikan orang beriman. Matikan semuanya. Dan tinggal orang kafir saja waktu itu, dan kiamat akan berlaku pada orang kafir saja. Okey ya. Allah SWT. Dan Nabi kata kiamat akan berlaku pada waktu orang dah tak sebut Allah, Allah. Tak sebut Allah, 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 Allah. Berlakulah kiamat. Okey ya. Allah SWT. Tak kenal Tuhan dah, tak ada dah. Ini berkenaan dengan Ya'juj dan Ma'juj, bersambung pada hadis kedua yang kita bicarakan dalam hadis 40 akhir zaman kemarin ya. Okay. Itu ringkasannya Ya'juj dan Ma'juj. Dia berkata tak ada detail tentang Ya'juj Ma'juj. Ada detail tentang Ya'juj Ma'juj. Kita kena pergi zaman tu tengok sendiri detail. Kena detail, kena tengok sendiri Ya'juj Ma'juj macam mana. Okey, itu hanyalah gambaran daripada hadis Nabi sedikit saja. Okey.